Oke, hai. Jadi dalam video kali ini juga ajar kamu bab 8. Tajuk bab 8 adalah elektronik dan teknologi maklumat. Oke, bab ini merupakan bab yang terakhir dalam sains tingkatan 5 dan bab ini pendek ya, jadi juga habiskan juga dalam video kali ini. Oke, kita bermulalah. Oke, kandungan. Kandungan ini merupakan serba sedikitlah tentang bab 8 ah. Oke, yang pertama memahami gelombang radio, menganalisa komunikasi radio, memahami komunikasi satelit, menyadari kepentingan penggunaan ICT untuk kesejahteraan hidup manusia. Jadi inilah serba sedikit yang perlu kamu pelajari dalam bab 8. Okey, gelombang radio. Gelombang radio ini adalah dia punya gambar raja. Okey, gambar raja untuk gelombang radio. Okey, kamu lihat sini, okey, sasaran, kita ada jarak sinilah. Okey. Jadi dalam gelombang radio ini ada 4 perkara yang perlu kamu tahu. Okey, 4 perkara. Yang pertama adalah amplitude. Okey, apa itu amplitude? Okey, ini amplitude ah. Sasaran maksimum gelombang. Okey, sasaran maksimum gelombang. Okey, daripada kosong naik ke atas begini. Ini kita panggil amplitude. Okey. Yang kedua, yang perlu kamu tahu adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak di antara dua puncak. Okey, daripada puncak A ke puncak B ni. Jarak antara dua puncak yang berturutan. Daripada sini ke sini ni, ini kita panggil panjang gelombang. Ataupun kamu boleh kira panjang gelombang daripada dia punya jarak gelombang lengkap. Ini kita panggil satu gelombang lengkap ni. Daripada sini nih kita bergerak, ini kita panggil gelombang lengkap. Jadi berapa dia punya jarak? Jarak dia itu kita panggil panjang gelombang. Yang mana simbol yang kita pakai di sini adalah simbol lambda. Okey. Lepas tu yang ketiga adalah frekuensi. Frekuensi itu bilangan gelombang lengkap dalam masa satu saat. Berapa banyak gelombang lengkap yang dihasilkan dalam masa satu saat. Okey. Kita ambil contohlah. Kalaulah ni gambar raja ni, gelombang di sini satu saat. Masa dia adalah satu saat. Jadi kita kiralah berapa banyak dia punya gelombang lengkap. Sebagai contoh sinilah kita kira. Satu gelombang lengkap, dua gelombang lengkap. Jadi ada dua frekuensi dia. Lepas tu yang terakhir adalah halaju. Nanti kita akan lihatlah macam mana pengiraan halaju untuk gelombang. Ini yang saya ucap tadi. Amplitude. Apa tu amplitude? Sasaran maksimum bagi gelombang daripada kedudukan seimbang. Daripada kosong, berapa banyak dia punya sasaran. Itu amplitude dia. Lepas tu frekuensi. Simbol dia adalah F. Yang mana unit yang kita pakai untuk frekuensi adalah Hertz. Hz. Hz. Ataupun kita boleh guna per second. S-1. Per saat. Apa itu frekuensi? Bilangan gelombang lengkap yang dihasilkan dalam masa satu saat. Jadi dalam masa satu saat tu, berapa banyak bilangan gelombang lengkap yang dihasilkan. Itu adalah frekuensi. Yang ketiga, panjang gelombang. Yang ni saya cakap tadi tu lambda. Lambda. Ini adalah simbol lambda untuk panjang gelombang. Unit yang kita pakai untuk panjang gelombang adalah meter ataupun sentimeter lah, tapi mostly kita pakai meter lah. Jadi apakah itu panjang gelombang? Jarak di antara dua puncak yang berturutan. Itu adalah panjang gelombang. Yang terakhir, yang penting sekali adalah halaju gelombang. Ini adalah halaju gelombang. Yang mana dia punya simbol adalah V. Unit dia adalah ms-1, meter per second. Meter per saat. Apakah itu halaju gelombang? Jarak yang dilalui oleh gelombang dalam masa satu saat. Berapa dia punya jarak yang dilalui oleh gelombang dalam masa satu saat. Dia punya rumus adalah frekuensi darab dengan panjang gelombang. V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. Ini adalah rumus untuk halaju gelombang. Ini adalah contoh soalan untuk pengiraan halaju gelombang. Suatu gelombang mempunyai panjang gelombang 5 meter dan frekuensi dia 50 Hz. Berapakah halaju gelombang tersebut? Seperti yang kita tahu, rumus untuk halaju gelombang adalah V sama dengan frekuensi darab dengan lambda, iaitu panjang gelombang. Jadi kita kena cari dululah item-item yang penting di sini. Dia punya poin-poin penting dalam soalan ni. Yang pertama kita ada lambda, iaitu panjang gelombang dia 5 meter. Lepas tu kita ada diberi frekuensi. Frekuensi dia adalah 50 Hz. Yang mana 50 Hz ni kita akan tukarkan kepada 50 per saat. S-1. Kenapa mesti guna S-1? Kenapa? Sebab laju punya unit SI kita guna ms-1. Kita tak guna meter Hertz. Tidak. Kita pakai per saat. Jadi kita akan tukar juga pergi S-1
1. Jadi pengiraan dia senang ya. V sama dengan F darab dengan lambda. Jadi frekuensi dia 50S negatif 1 darab dengan dia punya panjang gelombang 5 meter. Jadi 50S negatif 1 darab 5M sama dengan 250 meter per saat MS negatif 1. Direct, senang saja. Soalan dia tidak susah. Okey, kamu cuma masukkan poin-poin yang telah diberikan ke dalam rumus. Okey. Spektrum elektromagnet. Ini adalah jenis-jenis sinaran elektromagnet. Kita adalah sinaran gamma, sinaran X, sinaran ultraviolet, cahaya nampak, inframerah dan gelombang radio. Jadi dalam bab ni kita akan fokus kepada gelombang radio ni lah. Okey, kita lihat di sini antara sinaran-sinaran elektromagnet di sini yang mempunyai frekuensi yang paling tinggi adalah sinaran gamma. Gamma di sini mempunyai frekuensi yang paling tinggi lah. Tapi dia punya jarak gelombang ataupun panjang gelombang dia sangat rendah lah. Manakala gelombang radio di sini kita ada LW lah. LW adalah merujuk kepada long wavelength, iaitu gelombang panjang. Frekuensi dia rendah saja, tapi dia punya jarak gelombang sangat tinggi lah. Kita akan lihat loh. Ni yang sama juga macam tadi. Yang ni ada kali-kali sikit lah, ada gambar-gambar sikit. Okay, kita lihat sini 0 Hz, 50 Hz, 3 kHz. Okay, ini adalah dia punya frekuensi. Kita lihat sini frekuensi yang paling rendah, rendah sikit, naik-naik sikit. Ni gelombang radio tadi. Okay, gelombang radio tadi. Tengok dia punya panjang gelombang. Panjang kan? Yang ni pendek sikit, lepas makin rapat, makin rapat, makin rapat, makin rapat. Walaupun panjang gelombang dia makin rapat, tapi kita tengok dia punya frekuensi sini. Frekuensi dia semakin tinggi. Di sini kita ada 300 GHz. Di sini kita ada 3000 THz. Di sini kita ada 30 exahertz. Okay, 30 exahertz ni kalau kita tukar kepada terahertz, kita boleh dapat 30 juta terahertz untuk sinaran gamma. Jadi sinaran gamma punya frekuensi sangat-sangat tinggi. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada jenis gelombang radio dan kegunaannya. Okey, jadi kita dalam bab ni kita hanya fokus kepada gelombang radio. Ingatlah, gelombang radio. Okey, kita pergi kepada frekuensi yang rendah dulu. Frekuensi rendah di sini yang merujuk kepada gelombang panjang. Okey, gelombang panjang LW. LW ni adalah long wavelength. Okey, long wavelength. Itu nama bahasa Inggeris dia lah sebenarnya. Okey, kegunaan gelombang panjang ni adalah untuk siaran radio tempatan. Contohnya macam radio-radio di kampung, radio-radio sekolah yang mana menggunakan signal AM, iaitu amplitude modulation. Lepas tu kita ada frekuensi sederhana, mid wavelength, gelombang sederhana. Yang ni siaran radio AM di dalam negeri lah. Okay, siaran radio AM dalam negeri. Contohnya macam di Sabah, okay, di Sarawak, di situ-situ saja, di Sabah saja. Lepas tu kita ada frekuensi tinggi, gelombang pendek, iaitu short wavelength, SW, short wavelength, yang mana kita gunakan untuk pemancaran sinaran radio jarak jauh antara benua. Okey, antara benua, maksudnya jauh sikit lah. Mungkin daripada Malaysia mau pergi Thailand ya, dekat sebelah-sebelah je kan. Sabah mau pergi daripada Sabah mau pergi Singapura, itu kira macam jauh-jauh juga lah kan. Okey, yang ni pun untuk radio AM AM. Okey, amplitude modulation. Lepas tu kita ada 30 MHz ke 300 MHz. Okey, ini adalah frekuensi sangat tinggi, VHF. Okey, VHF ni merujuk kepada very high frequency. Okey, very high frequency. Yang ni adalah untuk siaran radio FM, siaran television. Okey, FM di sini macam Hot FM, okey, Kopi-Kopi FM, Sabah FM, Era FM. Ada orang menggunakan gelombang radio VHF. Okay, lepas tu kita ada 300 MHz ke 3 GHz, iaitu frekuensi ultra tinggi. Okay, ultra high frequency, UHF, ultra high frequency. Okay, jadi UHF ni kita gunakan dalam siaran televisyen, alat kelui. Alat kelui ni adalah pager, pager. Yang ni dulu-dulu punya lah. Okay, kalau kita mau hantar message kita guna pager lah. Yang ni teknologi lama. Okay, kita pakai sekarang. Okay, lepas tu kita ada 3 GHz ke 30 GHz. Yang ni adalah gelombang mikro. Okay, gelombang frekuensi yang tinggi, okay, dalam gelombang radio, iaitu gelombang mikro. Inilah paling tinggi. Okay.
yaitu siaran langsung, panggilan telefon jarak jauh, komunikasi satelit. Kita menggunakan gelombang mikro. Ini adalah propagasi gelombang di langit. Macam mana gelombang radio tu boleh bergerak. Okey. Sebagai contoh macam ni lah. Okey. Kalau macam kita ada pemancar di sini dia akan memancarkan gelombang radio. Gelombang radio tu kamu kena tahu dia bergerak lurus Dia tidak berputar-putar. Dia bukan bergerak macam ular dia lurus je. Jadi gelombang radio ni dia memerlukan lapisan ionosfera untuk memantulkan. Okey, memantulkan gelombang. Jadi bila pemancar memancarkan signal tu bergerak. Kalau macam dia bergerak pergi langit lah contoh kalau dia bergerak pergi langit, dia akan sampai di ionosfera saja. Sampai di ionosfera dia akan dipantulkan semula ke bumi. Di bumi dipantulkan lagi balik. Sampai di ionosfera dipantulkan lagi. Lepas tu dipantul lagi pergi ionosfera. Ionosfera baru sampai pergi penerima. Tak kisahlah kalau macam dia dekat kan. Kalau macam tu antara pemancar dengan penerima atau dekat, dia akan lurus jalan sampai. Tapi kalau yang macam jauh begini, beginilah pergerakan dia kalau macam jauh. Tapi kalau macam dekat, lurus sampailah. Okey. Ni macam ni lah. Okey, signal untuk gelombang radio ni. Kalau macam dekat senanglah sikit disampaikan. Tapi itulah gelombang radio ni dia boleh diblok lah, boleh diblok oleh macam bangunan-bangunan, gunung-gunung, kayak gunung-gunung besar, bukit-bukit tinggi, boleh kena blok ya. Jadi itu sebab kalau macam pemancar ni kita kena letak di tempat yang tinggi lah. Okey, di tempat yang tinggi supaya tiada benda yang boleh halang gelombang radio tersebut. Okey. Ini adalah serba sedikit tentang gelombang radio. Juga harap kamu faham. Okey. Kita pergi komunikasi radio. Okey, dalam komunikasi radio ni ada komponen-komponen elektronik yang perlu kamu tahu. Okey, yang telah kamu pelajari sebelum ni lah. Tapi cikgu ulang balik sajalah. Okey. Yang pertama, kita ada sel kering. Ni mesti kamu sudah tahu kan. Kamu pernah belajar juga di tingkatan 3 ni. Okey, kita ada perintang dan perintang boleh laras. Kita ada kapasitor dengan kapasitor boleh laras, induktor, diode, transformer dengan transistor. Okey. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 komponen elektronik yang penting dalam komunikasi radio. Okey, kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama adalah sel kering. Okey, jadi dalam komponen elektronik ni kamu kena tahu dia punya nama dengan dia punya simbol serta fungsinya. Okey, sel kering ini simbolnya. Fungsinya adalah untuk membekal arus elektrik. Yang kedua, perintang. Ni dia punya simbol macam gergaji ni. Fungsi dia untuk mengurangkan arus mengalir dalam litar. Kita mahu kurang untuk arus elektrik. Kita guna perintang. Lepas tu kita ada rheostat ataupun perintang boleh laras. Okey. Tengok beza antara perintang dengan perintang boleh laras ni. Dia punya beza tengok. Simbol dia tidak sama. Okey. Fungsi dia sama juga. Untuk mengawal saiz arus. Kita cuma yang beza antara perintang boleh laras ni, kita boleh kasih adjust lah guna switch dia. Ada switch dia. Okey. Lepas tu kita ada kapasitor. Kapasitor ni untuk menyimpan cas elektrik dan hanya membenarkan arus ulang-alik melaluinya. Okey, lepas tu kita ada kapasitor boleh laras. Tengok beza antara kapasitor dengan kapasitor boleh laras. Okey. Simbol dia pun tidak sama. Ada anak panah begini. Okey, fungsi dia masih sama. Okey, menyimpan cas dan boleh mengubah frekuensi arus ulang-alik. Cuma beza di inilah. Okey. Mengubah frekuensi arus ulang-alik untuk kapasitor boleh laras. Tapi kalau kapasitor hanya membenarkan arus ulang-alik. Yang ni dia boleh ubah lagi dia punya frekuensi tu. Yang ni tak boleh. Dia cuma kasih benar saja. Okey. Lepas tu kita ada induktor. Induktor ni simbol dia macam apa ni? Macam spring. Fungsi dia untuk menghalang pengaliran arus ulang-alik. Kalau macam kapasitor tadi, okay, untuk kapasitor tadi dia membenarkan arus ulang-alik. Tapi kalau induktor menghalang pengaliran arus ulang-alik. Lepas tu kita ada diode, okay, membenarkan pengaliran arus searah sahaja. Maksudnya dia menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okay. Transformer.
mengubah nilai voltan arus ulang-alik. Okey, itu adalah fungsi transformer. Okey. Tengok dia punya simbol ni ya, dengan induktor hampir sama tapi tidak sama. Okey, hampir sama tapi tidak sama. Ada yang macam begini-gini kan. Okey, ini pun ada yang macam begini-gini ni. Tapi tidak sama, beza. Jadi kamu nak tahulah. Lepas tu last sekali kita ada transistor sebagai penguat arus ataupun sebagai switch. Inilah fungsi untuk transistor. Okey. Sekarang kita bergerak pada sistem komunikasi radio. Ini adalah sistem komunikasi radio. Okey, ada dua sistem yang perlu kamu tahu dalam sistem komunikasi radio ni. Yang pertama adalah sistem pemancar radio, yang kedua adalah sistem penerima radio. Okey. Sebelum kita pergi bergerak ke antara kedua-dua sistem ni, kita lihat dulu ni. Okey, jenis-jenis signal. Okey. Kita ada dua jenis signal yang ada. Yang pertama analog signal. Inilah analog signal lah. Okey. Lepas tu kita ada digital signal. Okey, signal digital macam begini sikit. Petak-petak sikit. Lepas tu kamu nampak ni 100 1001 100 100 ni. Okey, ini merujuk pada kod binary. Okey, digital menggunakan kod binary. Okey, analog tidak. Okey. Lepas tu kita lihat lagi gelombang radio termodulasi. Okey, gelombang radio termodulasi ni ada dua. Okey, yang pertama kita ada modulasi amplitude iaitu AM. Lepas tu kita ada modulasi frekuensi FM. Beza antara AM dengan FM ni. Okey. Yang pertama kita lihat dulu lah. Kita lihat dulu dia punya gambar macam mana. Okey, untuk FM kita lihat ni dia punya amplitude. Dia punya sasaran sama saja. Okey, amplitude dia sama saja. Okey. Tapi kalau macam AM ni, amplitude modulasi ni, kamu tengok dia punya sasaran ni. Sekejap dia naik, sudah pendek, sudah naik, sudah pendek, sudah naik, pendek. Sasaran dia berubah, amplitude dia berubah. Okey, itu yang pertama lah beza dia. Yang kedua, AM ni dia boleh bergerak lebih jauh. Cuma kualiti yang dia bawa tu, kualiti bunyi yang dia bawa tu tidaklah bagus. Tidak, orang bilang tidak sedap didengar lah berbanding dengan FM, berkualiti sedikit. Okey. Lepas tu frekuensi untuk AM ni rendah. Tapi kalau FM ni frekuensi dia yang diperlukan lagi tinggi sikit lah. Itu beza antara AM dengan FM. Okay, kita lihat terus kepada sistem. Sistem yang pertama kita lihat dulu sistem pemancar radio. Okay, ini adalah sistem pemancar radio. Okay, kita ada pengayun, modulator, amplifier, area pemancar dan mikrofon di sinilah. Okay, yang pertama kita lihat ini pengayun. Apa fungsi pengayun di sini? Pengayun di sini berfungsi untuk menjana, untuk menjana gelombang radio. Yang di gelombang radio. Mikrofon pula di sini berfungsi untuk menukarkan, menukarkan bunyi, gelombang bunyi kepada gelombang audio. Yang sekarang cikgu cakap ni, ini adalah kita panggil gelombang bunyi. Jadi bila dia cikgu bercakap dengan mikrofon nanti akan tukarkan gelombang bunyi kepada gelombang audio. Jadi gelombang audio akan diantar kepada modulator. Sama juga gelombang radio di sini akan diantar kepada modulator. Jadi dalam modulator akan diadakan satu proses yang kita panggil proses modulasi. Dalam proses modulasi ini, gelombang radio dengan gelombang audio akan digabungkan. Akan digabungkan membentuk satu gelombang yang kita panggil gelombang radio termodulasi. Gelombang radio termodulasi. Jadi gelombang radio termodulasi tadi akan diantar kepada amplifier. Dalam amplifier ni, gelombang radio termodulasi itu akan dikuatkan. Lepas tu akan diantar kepada aerial pemancar. Aerial pemancar ni akan memancarkan gelombang radio termodulasi tadi itu. Ini penerangan serba sedikit lah tentang sistem pemancar radio tadi. Ingat satu persatu ni. Jangan lupa. Yang pertama kamu ada mikrofon, menukarkan. Kamu tengok ni kata kunci dia, cikgu kasih hitam ni. Menukarkan bunyi kepada gelombang frekuensi audio. Lepas tu pengayun, menjana gelombang radio. Gelombang radio di sini kamu kena faham, dia berfungsi sebagai gelombang pembawa. Untuk membawa itu audio. Modulator menghasilkan. Apa yang dihasilkan sini? Menghasilkan gelombang radio termodulasi.
Oke, yang mana gelombang radio termodulasi ini adalah gabungan antara gelombang audio dengan gelombang radio. Audio dengan radio digabungkan membentuk satu gelombang yang kita panggil gelombang radio termodulasi. Amplifier menguatkan gelombang radio termodulasi. Okey. Lepas tu kita ada aerial pemancar, memancarkan, okey, memancarkan gelombang radio termodulasi. Dia akan pancarkan. Okey. Jadi selepas itu gelombang radio termodulasi dipancarkan, yang terima adalah sistem penerima radio. Yang terima adalah sistem penerima radio. Jadi dalam sistem penerima radio ada 5 komponen penting. Kita ada aerial, litar talaan, litar pengesan, litar amplifier dengan pembesar suara. Okey. Aerial, yang pertama aerial. Dalam aerial nanti ni, aerial penerima ni, bila itu gelombang radio termodulasi sudah dipancarkan tadi, okey, aerial ni akan terima. Dia akan terima semua gelombang radio termodulasi. Dia terima semua. Daripada OT FM, Kupi-Kupi FM, Sabah FM, Era FM, semua diterima lah. Okey, lepas tu litar talaan ni berfungsi untuk memilih frekuensi gelombang radio termodulasi yang kamu pilih tadi. Contohnya lah, macam cikgu pilih lah kan, cikgu setting dah. Cikgu mau Kupi-Kupi FM lah, cikgu pilih lah Kupi-Kupi FM. Jadi bila cikgu sudah setting di litar talaan ni Kupi-Kupi FM, cikgu sudah pilih frekuensi gelombang radio termodulasi Kupi-Kupi FM. Jadi gelombang radio termodulasi daripada Kupi-Kupi FM akan diantar kepada litar pengesan. Jadi dalam litar pengesan nanti ni, gelombang radio termodulasi tadi itu akan dipecahkan balik. Okay, akan dipecahkan kepada gelombang audio dengan radio. Jadi kita akan ambil tu gelombang audio, kita hantar kepada litar amplifier. Jadi gelombang audio tadi akan diantar kepada litar amplifier, yang mana dalam litar amplifier audio tu dikuatkan. Okay, audio tu dikuatkan. Lepas tu diantar kepada pembesar suara. Dalam pembesar suara nanti, gelombang audio tu akan ditukarkan kepada gelombang bunyi. Itu saya boleh dengar tu suara-suara DJ tu bercakap, kita juga main ni. Okey, contoh. Lepas tu kamu tinggal say komponen-komponen elektronik yang dipakai. Okey, dalam litar talaan ni kamu ada induktor dengan kapasitor. Dalam litar pengesan ni kamu ada diode. Dalam litar amplifier ni kamu ada transistor. Okey. Ini adalah komponen-komponen elektronik yang dipakai dalam sistem penerima radio. Okey. Ini yang cikgu cakap tadi lah, aerial penerima. Okey, kamu lihat tu kata kunci dia, menerima. Menerima semua gelombang radio termodulasi. Okey, yang ada di kawasan tu. Okey, yang ada di kawasan tu lah. Lepas tu litar talaan, memilih. Okey, memilih frekuensi gelombang radio termodulasi yang dikehendaki. Mana satu yang kamu mau dengar? Okey, radio apa yang kamu mau dengar? Radio OT FM, Kupi-Kupi FM, Sabah FM. Pilihlah yang mana kamu mau. Okay. Litar pengesan, mengasingkan gelombang frekuensi audio daripada gelombang radio. Maksudnya gelombang radio termodulasi itu kita akan bahagi dua balik. Okay. Gelombang radio termodulasi itu kita akan bahagi dua balik kepada gelombang audio dengan gelombang radio. Jadi kita ambil tu gelombang audio dihantar kepada litar amplifier. Okay. Yang mana dalam litar amplifier menguatkan gelombang frekuensi audio. Okey, menguatkan gelombang frekuensi audio, bukan radio, audio. Lepas tu pembesar suara menukarkan gelombang frekuensi audio kepada gelombang bunyi. Okey. Itu adalah sistem penerima radio. Sekarang kita bergerak terus kepada perkembangan teknologi pengantaran maklumat. Okey, kita akan faham okey dunia sekarang semakin berkembang, okey. Kita ada satelit. Jadi kita ada sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit. Jadi dalam sistem komunikasi satelit ni, okey, ada dua benda yang penting. Okey, yang pertama kita ada stesen satelit bumi. Yang kedua kita ada satelit komunikasi lah. Okey, kita akan lihat satu persatu. Stesen satelit bumi. Okey, ini adalah stesen satelit bumi. Kamu lihat ni dia ada aerial di sini. Okey, ada aerial yang bentuk cakra ini parabola. Ada aerial dia yang mempunyai cakra parabola ni. Okay, jadi benda ni ada banyak lah, berlambak-lambak lah. Cikgu nak kira pula berapa. Jadi kalau kamu mau tahu kamu kira lah. Okay, dia banyak lah, banyak. Okay, banyak di seluruh bumi ni ya. Okay, ini adalah penerangan sedikit tentang stesen satelit bumi. Yang pertama dia mempunyai aerial yang berbentuk cakra parabola, macam yang kamu lihat tadi tu.
dia mempunyai pemancar dan penerima yang bergeser. Maksudnya dia boleh pancar, dia boleh terima balik isyarat. Okey, dia pancar tu isyarat gelombang mikro, dia boleh terima balik isyarat gelombang mikro tadi tu. Okey. Baru dia antar kepada device-device lah yang sesuai. Okey. Ni macam yang cakap tadi lah. Okey, pemancar akan mengantar maklumat daripada panggilan telefon, daripada siaran TV, daripada mana-mana lah sebagai isyarat gelombang mikro. Okey, dalam bentuk gelombang mikro. Lepas itu isyarat tu akan diantar kepada satelit komunikasi. Satelit komunikasi kemudiannya akan antar balik kepada stesen satelit bumi. Jadi aerial pada stesen satelit bumi itu akan menerima isyarat gelombang mikro. Lepas itu daripada stesen satelit bumi itu kita akan hantar kepada rangkaian yang sesuai. Jadi maklumat ni akan dihantar dan diterima dalam masa beberapa saat. Maksudnya sekejap je maklumat itu dihantar. Okey, dan diterima. Dah lama. Okey, ini adalah satelit komunikasi. Jadi satelit ni sebenarnya ada banyak Ini yang kita fokus sekarang ni adalah satelit komunikasi. Okey, kita ada satelit tentera, kita ada satelit astronomi, kita ada satelit cuaca. Jadi yang kita fokus sekarang adalah satelit komunikasi. Jadi satelit komunikasi ni macam beginilah. Dia bergerak pada orbitnya. Okey. Ada orbit dia. Bukan sembarangan saya. Okey, ini adalah ciri-ciri satelit komunikasi. Yang pertama dia adalah geopegun. Geopegun di sini merujuk maksudnya dia kelihatan di tempat yang sama saja. Tapi sebenarnya dia bergerak. Okey, dia bergerak tapi dia macam di situ-situ. Itu geopegun. Okey. Dan dia berada di garisan khatulistiwa. Okey. Orbit dia berada di garisan khatulistiwa. Okey, dia beredar 24 jam. Maksudnya dia akan berpusing mengelilingi bumi daripada barat ke timur. Okey, daripada barat ke timur dia akan pusing mengelilingi bumi 24 jam. Okey. Hanya 3 satelit saya sudah cukup untuk menghubungkan keseluruhan bumi ni. Cuma sekarang kita ni ada banyak sangat. Lebih daripada cukup lah sebenarnya. Lebih daripada cukup. Jadi macam mana satelit komunikasi ini boleh beroperasi? Dia menggunakan tenaga elektrik. Okey, satelit komunikasi ini menggunakan tenaga elektrik. Yang mana tenaga elektrik ni kita dapat daripada yang pertama daripada sel suria ataupun daripada tindak balas hidrogen dan oksigen ataupun menggunakan uranium iaitu kuasa nuklear. Jadi ada 3 pilihan lah. Okey. Sel suria ataupun tindak balas hidrogen dengan oksigen ataupun uranium. Okey. Itu adalah 3 pilihan untuk operasi satelit komunikasi. Okey. Kamu lihat ni gambar ni. Gambar ni merupakan orbit untuk satelit. Okey, untuk satelit komunikasi ni secara lazimnya, selalunya mereka akan diletakkan di sini. Ni geo ni paling luar sekali ni. Yang mana jarak dia lebih kurang 35,768 km daripada bumi. Okey. Geosegerak, orbit geosegerak namanya. Selalunya akan diletak di sinilah. Okey. Jauh kan? 35,000 ni, jauh ni. Okey. Jadi kenapa dia geopegun? Walaupun itu satelit itu bergerak, tapi dia nampak macam tidak bergerak, tapi dia bergerak. Kenapa begitu? Sebab kamu kena faham, bumi juga berputar daripada barat ke timur. Okey, bumi juga berputar daripada barat ke timur dalam tempoh 24 jam. Dia akan berputar. Jadi sama-sama lah dia berputar, sama-sama berputar. Bumi berputar begini. Okey, bumi berputar begini. Okey. Itu satelit pula berputar mengelilingi bumi. Jadi sama-sama berputar-putar begini. Jadi macam itu satelit komunikasi macam di situ-situ je. Okey. Macam tidak beza, tapi sebenarnya dia bergerak. Okay? Sebenarnya dia bergerak, daripada barat ke timur. Itu kamu nak faham. Jadi cikgu harap kamu faham tentang ni geopegun. Geopegun ni kelihatan di tempat yang sama. Kelihatan di tempat yang sama. Dia macam tidak bergerak, tapi dia sebenarnya bergerak. Okey. Ini tambahan sedikit lagi. Okey. Jadi dalam satelit komunikasi itu dia mempunyai penerima dan pemancar yang peka dan cekap. Okey, maksudnya satelit komunikasi itu dia boleh terima isyarat dan dia boleh pancarkan balik itu isyarat. Okey. Jadi penerima di satelit menerima isyarat gelombang mikro dari stesen satelit bumi. Jadi satelit itu akan menerima gelombang mikro daripada stesen satelit bumi. Okey. Kemudian isyarat itu akan diamplifikasikan
amplifikasi di sini bermaksud dikuatkan. Kenapa isyarat itu perlu dikuatkan? Sebab apabila isyarat itu cuba merentasi angkasa lepas, dia punya tenaga itu berkurang. Okey, tenaga dia semakin lama semakin berkurangan. Jadi isyarat itu perlu dikuatkan semula baru diantar ke bumi. Okey, jadi isyarat yang diantar di bumi itu akan antar kepada penerima di stesen satelit bumi. Sebagai contoh macam inilah. Kita tengok ni. Okey, ini stesen satelit bumi. Dia akan antar isyarat gelombang mikro kepada satelit komunikasi ni di angkasa lepas. Satelit komunikasi ni akan terima isyarat, dia akan kuatkan isyarat tu, kemudian dia akan antar balik ke stesen satelit bumi. Tak kisahlah sama ada di tempat yang sama ke atau di tempat yang lain. Okey, dia akan hantar. Itu isyarat semula. Daripada stesen satelit bumi tu, okey, dia akan hantar kepada rangkaian-rangkaian yang telah ditetapkan lah. Macam ni, dia hantar pergi modem, ataupun dia hantar pergi telefon, dia hantar pergi TV ke, dia hantar pergi mana-mana lah. Okey. Jadi inilah sistem komunikasi satelit yang kita pakai. Beginilah dia berfungsi. Okey. Lepas tu kita pergi ke kegunaan satelit. Okey. Seperti yang kamu tahu, satelit ni banyak guna adalah yang pertama komunikasi lah, untuk bertelefon, untuk antar WhatsApp, untuk antar message, untuk perisikan ketenteraan. Kita mau tengok betapa kuatnya negara-negara lain, mungkin ada nuklear, kita boleh risik-risik lah menggunakan satelit tentera. Lepas tu kita boleh guna navigasi, contohnya macam cikgu ni. Cikgu mau tahu di mana KFC di KK, cikgu carilah KFC KK di mana. Lepas tu cikgu search lah. Lepas tu cikgu pergilah membeli KFC. Lepas tu kita ada penyelidikan astronomi untuk melihat mungkin planet-planet yang baru terbentuk ke, mungkin ada planet yang musnah ke, mungkin ada bintang-bintang yang baru terbentuk ke, mungkin ada bintang-bintang yang baru kita jumpa ke. Kita mau cek lah di angkasa lepas tu ada apa. Lepas tu kita boleh guna juga untuk mengkaji cuaca. Kita mau tengok cuaca di bumi macam mana, di mana ada hujan, bila ada hujan, macam mana pergerakan itu awan. Jadi bila kita tengok awan tu bergerak, kita tahulah di mana tu hujan akan turun nanti kan. Okey, jadi setiap benda ni menggunakan satelit yang berbeza-beza lah, dah sama. Bukan yang menggunakan satu satelit lah. Ini menggunakan satelit yang berbeza-beza ni. Okey, last sekali kita lihat kelebihan satelit. Okey, jadi kelebihan satelit ni ada 4 ni kelebihan dia. Sebenarnya ada banyak lah, tapi ini yang cikgu highlight lah. Okey, 4 kelebihan satelit. Yang pertama, dia tidak bergantung pada lapisan atmosfera untuk pantulan gelombang. Kalau macam gelombang-gelombang radio yang lain tu, dia memerlukan lapisan ionosfera untuk dipantulkan semula. Tapi kalau satelit tidak pantulan daripada lapisan atmosfera. Lepas tu tidak dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Jadi kalau macam cuaca buruk pun, ada hujan lebat ke, ada mungkin ada petir ke, tapi masih dia boleh menerima itu isyarat. Isyarat itu masih boleh diantar dan masih boleh diterima oleh satelit. Dapat memancar dan menerima banyak isyarat pada satu masa. Dia boleh pancar dan dia boleh terima banyak isyarat pada satu masa. Tidak masalah. Berjuta-juta pun tidak masalah juga kalau berjuta-juta isyarat itu dipancarkan. Lepas tu yang last sekali, penerimaan maklumat yang jelas. Jadi maklumat itu dapat diterima dengan jelas tanpa sebarang masalah. Macam kamu lah, sekarang kalau kamu mau WhatsApp ke, kamu boleh terima tu maklumat tanpa ada gangguan. Okey, jadi itu saya dari cikgu. Kita habis sudah bab 8. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton. Jadi kalau kamu tidak suka dengan video ni, cikgu tidak boleh berkata apa-apa. Tapi kalau kamu suka dengan video ni, kamu klik butang like dan share kepada rakan-rakan kamu yang lain. Thank you. Bye-bye.